Bertemu kembali dalam Assalamualaikum kepada anda yang baru saja menemani kami. Ahlan wa sahlan marhaban bikum. Dan yang masih lagi terus setia bersama dengan kami. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Dan seperti mana yang kita bangkitkan di awal dengan Assalamualaikum tadi, bahawa apa yang berlaku di sekeliling kita banyak bergantung bagaimana reaksi kita. Kalau reaksi kita negatif, maka negatiflah susulan rentetan kehidupan kita. Begitu juga dengan situasi ekonomi, bukan hanya dalam negara kita, malah secara global. Yang membabitkan negara-negara lain seperti bankruptnya Greece dan sebagainya. So para penonton, kita akan bersembang-sembang tentang suara pengguna. Dah lama sangat kita tak jumpa dia. Kan, masya-Allah. Seorang yang sangat komited dalam memperjuangkan hak asasi pengguna. Pengguna pun boleh. So kita perkenalkan Ketua Aktivis PPIM Persatuan Pengguna Islam Malaysia, iaitu Datuk Nazim Johan yang juga dikenali sebagai Tok Ki. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Fabak. Ambo sehat semua. Alhamdulillah. Betul bagaimana? Okey. Alhamdulillah. Apa isu-isu yang terkini? Hari ini barang naik. So, bila cakap pasal barang naik tu, kan ada timbul persoalan. Kita nak kawal mana bahagian pendapatan ke bahagian pembelajaran? Yang mana tu Datuk? Dia sebenarnya sebelum kita cerita kepada yang spesifik, rasanya lah ya, mungkin kita pengguna ya harus lihat balik keseluruhan hidup kita, pasal kita boleh ambil one portion. Maknanya itu menjawab sebahagian yang penting, betul. Tapi kita nak cerita daripada asasnya, the whole picture whole picture ni mudah saja sebenarnya, balik kepada matlamat kehidupan kita. Maknanya matlamat tu kena betul. Kalau matlamat tu di pasang niat tu dah tak kena, jadi kita hidup ni kadang-kadang kita banyak yang kita tak puas, tak seronok, tak kena, geram, sakit hati, macam-macam. Jadi asas tu mesti betul. Maknanya apakah matlamat hidup kita ni? Kalau matlamat hidup kita nak kaya je pun berat juga. Tak betul. Kadang-kadang orang kata nak makan je, nak berjaya saja pun, katakan contohnya daripada kerja dia nak berjaya. Jadi dia boleh lupa yang lain, maknanya dia pergi kepada matlamat itu, yang mana kita lihat kadang-kadang dia kata matlamat menghalalkan cara. Jadi itu pun bahaya juga. Jadi dalam kehidupan ni contohnya kita mencari keberkatan. Itu asas dia. Jadi pengguna pun dalam konteks ini harus melihat itu sebagai satu benda yang dicari. Satu benda yang diharap dan dilaksanakan. Kalau tidak, kita jadi kelang kabut. Okey, macam mana kita nak kaya? Macam mana kita nak berjaya? Adakah kita harus mengambil laluan apa saja? Membujur lalu melintang patah? Contohnya lah. Jadi adakah itu patut? Macam mana kita nak kaitkan dengan kita sebagai manusia yang hendakkan keberkatan? Jadi itu asasnya. Patutlah dia ada situasi di mana orang tu duit tak banyak tapi sentiasa cukup. Itu yang ada yang duit banyak melimpah-limpah tapi tak pernah cukup. Dan ada contohnya, ada orang tak silap Tok Ki, anak kepada salah satu pengasas Samsung. Dia ada lebih kurang 30 juta US. Umur dia dalam 20 lebih. 20 lebih juta. Iyalah, betul tak betul? Maknanya kalau kita, apa lagi? Tapi dia bunuh diri. Ya Allah. Jadi bila kita punya matlamat tu, kita dah kabur, apalah ini, tak seronok, tak ada matlamat kita. Jadi tindakan itu dijadi kelang kabut. Ada yang tak pernah puas, ada duit sikit pun tak cukup, nak banyak lagi, ada yang nak pangkat. Jadi ini takut membahayakan kita lah dalam perjalanan kita ke arah mencari keberkatan itu. Jadi kalau matlamat kita nak kaya je pun tak kena. Bahaya, cukup bahaya. Macam memang banyak. Tapi hari ini memang kita lihat kadang-kadang kita mungkin tidak dapat orientasi yang betul. Kadang-kadang bila kita tengok, kalau katakan Tok Ki lah, pasal dulu bila tengok wayang, tengok Mission Impossible, tengok cerita, jadikan kita macam-macam. Tapi kita mesti ingat je, wayang itu banyak bahaya dia juga. Pasal kalau nak berjaya, contohnya kalau kita tengok cerita James Bond ke apa benda, apa kelebihan? Maknanya dia kena rokok, arak, perempuan, kereta mahal. Jadi ini cukup bahaya. Maknanya persepsi yang kita terima itu akan membentuk kita punya matlamat. Jadi balik cerita tadilah mengenai keberkatan, cukup matlamat kita.
kita bukan kita sajalah. Macam Min kena cerita pasal anak, pasal keluarga. Jadi kita kena faham apa matlamat kita. Bila kita dah faham tu, kita kenalah atur. Sebagai timbul pasal pendapatan, perbelanjaan. Dia kadang-kadang dapat banyak pun tak cukup. Ini sikit pun memadai. Tapi kita tidaklah nak encourage sikit sangat pun pasal kita. Kalau kita sentiasa, kesyukuran itu kena sentiasa ada. Kita kena didik diri kita supaya sentiasa mensyukuri. Anak-anak pun mensyukuri juga. Ada anak-anak mensyukuri. Kalau tidak, anak ni macam kita dapat lihatlah. Kalau kita dapat kereta, kita seronok. Tapi setengah-setengah anak orang kaya dapat kereta pun tak ada benda. Biasa saja. Kalau setengah-setengah anak orang kaya lagi, kereta pun dah tak ada benda. Kereta Ferrari pun dah tak ada benda. Jadi kita kena miskin ni dapat kereta second hand pun kira pun dah cukup. Seronok tunjuk punya tayang kan. Macam dah seronok. Tapi ini kadang-kadang kalau ketenangan ni untuk kita, Allah tidak perlukan ini. Untuk kita tidak perlu kata orang hendak terus mencari sampai tak pernah cukup. Jadi kalau yang tak tenangnya kita, orang lain tak ada benda. Jadi sebab tu prinsip kepenggunaan tu harus betul. Dan kalau kita lihat balik macam tadi Amin tanya, sama ada nak kurangkan pendapatan, kurangkan perbelanjaan ataupun tingkatkan pendapatan. Sebenarnya dua-dua kena. Pasal kita tengok macam ni, Min, Tok Kim melihat perkara ini, kadang-kadang kita di Malaysia ni, oleh kerana kita bernasib baik, kadang-kadang kita jadi kurang bersyukur. Banyak keluarga-keluarga yang kaya kadang-kadang disebabkan ada semua, jadi dia tidak dapat menghayati. Jadi bila dapat sikit pun tak ada makna. Tapi kalau kita melihat perkara ini daripada sudut apa yang kita harus lakukan kepada keluarga kita, iaitu mengajar bersyukur. Kadang-kadang ada kita dengar dalam konteks kita kehidupan seharian, duit banyak kita dapat, tapi katanya aku ni tak ada pun pergi dapat bercuti dengan family. Orang lain dapat setahun 2 kali pergi cuti. Duit banyak. Jadi kadang-kadang dia pun tak faham. Maknanya kita atas kehendak kita saja. Jadi kadang-kadang itu tidak seharusnya menjadikan satu panduan, kerana different keluarga different lah. Kalau nak kaya, dia ada dia punya kehendak dan pengorbanan. Dan ini juga perlu diamalkan oleh kita dalam masyarakat. Kalau kita nak ketenangan, kalau kita tak nak ketenangan, tak apa. Kita bubuhlah segala benda, tak tidur kadang-kadang. Kerana nak beg cantik pun tak boleh nak tidur pasal dah teringat sangat kan. Dan kadang-kadang ada ni kawan-kawan Tok Kim kenal, bekerja sama 3 tahun atau 4 tahun untuk save duit untuk beli beg saja. Yalah, yang ada yang sampai 20,000. Ada. Kan itulah simbol dia. Adakah kita seharusnya pengguna hari ini melihat itu sebagai matlamat? Kadang-kadang kita lupa pasal TV lah, radio lah, kawan lah. Ini yang original, itu tak original. Bercakap pasal brand. Maknanya tidak ke kita menghabiskan masa. Mana barang lebih kurang tu tak orang juga. Tidaklah, bukannya dia boleh bawa dia boleh kita kilat-kilat dia keluar jin ke, lainlah juga dia tak keluar sama juga. juga. Beli tu masuk syurga. Alamak. Dan beg tu macam tu juga untuk bawa barang. Sehingga kan ada juga orang dia boleh beli beg ni, wallet ni. Wallet 2,000 ada, 3,000 ada, tapi duit tak ada pun banyak tu. Jadi dia jadi beg IC, bukan beg duit. Penuh dengan resit Jadi ini kita perlu jelas. Pasal kalau kita tidak mendapat pandangan yang wholesome, jadi kita pun tak tahu. Jadi memang kehidupan kita untuk sesuatu yang mahal, untuk kereta yang mahal, tidak salah. Kita kata salah. Jadi balik cerita tadi, nombor satu lah, saya rasanya sebagai orang Islam mungkin kita kena ajar keluarga kita untuk berjimat. Dan berjimat ini bukan semata-mata benda-benda yang ada di atas ni beli kurang. Tidak semestinya itu. Berjimat daripada mula. Ambil semayang tu berjimat dah sikit. Tak payahlah ambil semayang kadang-kadang sampai mandi 2-3 ekor gajah pun boleh. Sekecil-kecil perkara pun itu mula pada situ. Dia sebenarnya tidak mungkin kita boleh mula dengan benda besar. Kita kena mula dengan benda kecil. Train kita. Kehalusan, bucuk ni bersih. Kita tengok semalam ada orang dia cuci lift. Dia cuci ni pasal lift tu dia ada corner macam kan. Jadi cuci sini. Jadi sini kotor juga. Kotor lagi. Jadi kita kena ajar anak-anak kita supaya faham cuci yang tepi dulu ni.
Pasal kata orang Jerman, kalau dibucunya cuci, ini ambil kata orang Jerman, di lain dah tentu cuci. Kalau kita tengok kat mana-mana, ini kita boleh lihat kan. Jadi mendidik untuk kurangkan perbelanjaan elektrik lah, makanan lah. Malah kalau kita tengok gambar sekarang macam dikumpulkan duit-duit shilling, maknanya digalakkan menabung dari kecil. Betul, dan diajar menghargai. Ini salah satu amalan untuk kita tengok. Ini kalau bulan raya kan, silap kalau min letak RM2, RM1 budak, malah RM2 aja. Ni kita belum lagi pergi dia depan kita, lepas tu ambil RM2 buang. Allah. Ini semua perbuatan yang kecil ini amat penting dalam pendidikan bangsa kita. Macam mana kita nak didik anak-anak kita supaya tahu menghormati, tahu menghargai, tahu apa ni kata orang, bersyukur. Ya. Dapat RM2 pun tak ada, tengok Allah, kadang-kadang itu dekat luar rumah tu pun, kadang budak-budak ni bila datang beraya, luar rumah tu bersepah dengan dibuangnya kertas apa ni. Jadi itu pun tidak merupakan satu budaya yang tidak cantik, dan tidak mungkin kita boleh mewujudkan satu budaya yang baik kalau kita benda yang kecil-kecil ini, akhlak kita ni yang tidak pandai untuk menyimpan, untuk menghargai, malu kadang-kadang depan orang. Jadi ini semua melibatkan peribadi kita, akhlak kita. Jadi mula-mula kita kena ajar saving tadi lah. Dan saya yakin kalau kita tengok hari ini kan, ramai orang kan, tengok sendirilah badan, kalau 100 kilo patut di 100 kilo, 150 pun ada badannya dengan yang begitu sihat, kata orang lah. Jadi ini kalau kita pandang, ialah dia 2-3 sebab naik badan ni, pasal makan banyak, makan tak tentu, lepas tu kurang exercise, yang mana merupakan satu almost normal dalam masyarakat kita kan. Jadi kalau kita kata nak save duit, gaji katakan 3,000 ni di paras kemiskinan. Jadi mungkin kita boleh tengok, okey, daripada bajet kan, kita kena bajet ni Min. Ya betul. Kalau Min mungkin lah, Min dia banyak dia buat mungkin talk ke MC ke tak tahulah, okey, mungkin dapat duit sampingan, tapi yang dapat tu alhamdulillah untuk tambah. Tapi yang ada ini, yang tak tertambah ni, kita tengok okey apa belanja. Contohnya elektrik 100 sebulan. Tok yakin kalau kita pergi, kita duduk dengan anak-anak kita, okeylah kita ni duit tak ada, kos naik lagi, kita cuba kurangkan kos. Kurangkan kos, kita cubalah kurangkan 20%. Kalau selama ni guna aircon, kurangkan. Boleh. Dia tidak akan menjejaskan kalau kita kurangkan, let's say 20 atau 30%. Tak rasa pun. Jadi balik tadi makan. Kalau makan katakan ayam, dalam family tu makan 3 ekor seminggu, kurang 2 lah, buat 2 ekor. Simpan. Jadi ini juga mengajar kita berkira dan melihat, oh ni saving banyak ni, elektrik banyak ni, air banyak ni, dah mandi kau ambil semayang punya, ambil elok-elok lah. Patutnya satu air mineral tu pun saya dengar patutnya sudah cukup. Lebih lagi kalau yang besar. 500 saja kan boleh. Jadi inilah benda-benda yang kita perlu teliti, dan of course kita bercerita juga macam mana nak mencari pendapatan. Pasal di UK, Tok Ki dapat tahu, even polis dia sudah dibenarkan kerja sambilan. Contohnya menjadi coach, menjadi apa, untuk menambahkan pendapatan. Pasal itu juga merupakan masalah besar. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan berkenaan dengan kos hidup ni. Datuk dah kongsi pun saya kira cukup penting, kerana kita perlu merancang perbelanjaan kita. Kurangkan kos, dan fokus pada matlamat. Dan mandi tak payah kurang lah. Jangan tak mandi pula kan. Kena pula yang wajib kan. Allah. Baik, okey. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah semoga kita dapat jumpa lagi dalam perbincangan yang saya kira sangat-sangat baik ni. Baik, para penonton, itu dia serba sedikit perkongsian berkenaan dengan bagaimana bijak ataupun tidak kita berbelanja, dan yang paling masuk perbelanjaan nak kahwin. Jangan sampai kita nak berhutang, sampai kita berhutang semata-mata nakkan majlis perkahwinan yang grand. Sebab masa itu ada buku tentang persoalan sebelum aku bernikah. Apa yang perlu kita persiapkan diri kita. InsyaAllah kita akan bersama dengan penulis buku tersebut dalam slot inspirasi buku. Tapi sabar dulu. Kita berehat seketika. InsyaAllah jumpa selepas ini. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa berita, maka selidiklah
kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan kaum kamu dengan perkara yang tidak diingini. Kita nak berbicara tentang situasi sekarang yang keadaan masyarakat kita yang suka untuk menyebarkan berita yang tak betul ni satu. Yang kedua ni mempercayai berita yang tak betul tanpa sebarang soal selidik, usul periksa dan sebagainya. Kalau nak mendapatkan maklumat tu ataupun yang memberi maklumat tu biasanya seorang wartawan ataupun pelbagai pihaknya. Tapi sekarang ni semua nak jadi wartawan, dapat je info berlumba-lumba semuanya. Aku nak jadi orang yang paling cepat beri maklumat, semuanya dalam Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Saya suka untuk mengatakan dia fenomena copy, paste, share, forward and orang kata apa, like. Ini sedang berlaku dalam masyarakat kita dan kita nak bersama seorang yang pakar untuk berbicara tentang isu ini, tentang topik ini. Itu di sebelah saya Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis PPIM. Assalamualaikum Datuk. Itu betul terpakar tu tidaklah. Okey. Sebenarnya itulah amaran yang kita telah diberi 1400 tahun lebih kurang begitu ya. Tapi hari ini nampak gayanya kebanyakan kita ni masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lah. Kita pun mungkin tak faham. Betul. Dan mungkin budaya kita lah juga, budaya kita yang tidak melihat kepada detail. Dan kalau kita, saya nak terus lagi sikit bahaya benda ni. Kalau kita menyampaikan tanpa menyiasat dahulu, dia sama macam fitnah juga. Nombor satu. Nombor dua, ia membentuk satu budaya yang tidak baik. Pasal budaya ini amat penting kepada kita. Kita sama ada kita jadi atau tidak jadi orang yang berjaya biasanya datang dari budaya kita sendiri. Apa budaya kita, pendidikan kita lah. Pendidikan ni saya tidak maksudkan pendidikan baca buku je sangat. Ini keluarga kita kan. Jadi kita melihat kalau kita nak jadi orang yang berjaya, kita perlu detail. Betul. Detailnya betul-betul, jangan belum sampai lagi dah cerita, membuat cerita. Lepas tu ada lagi tambahan lagi tu. Ditambah lagi. Pasal nak cili sos tak ada kan. Sedapkan cerita. Sedapkan lagi. Jadi ini merupakan satu budaya yang amat bahaya kerana ia boleh juga dikategorikan sebagai kilang fitnah. Pasal kalau kita hari ini kita lihat masyarakat bergaduh kerana fitnah. Dan suami isteri boleh bercerai-berai kerana fitnah, keluarga boleh porak-poranda kerana fitnah ya. Dan ini kita kena ambil secara serius dan benda ini bukan benda main-main. Pasal kadang-kadang bila dah terlepas, benda ini menjadi satu keadaan yang susah untuk dibetulkan kembali kan. Maknanya orang boleh berperang, boleh berbunuh dan macam-macam benda kan. Dan ini kita kena melihat diri kita sebagai seorang yang mempunyai tanggungjawab. Kita bertanggungjawab atas apa yang kita sampaikan kepada orang dan kita perlu menapis. Dia satu, impak dia. Nombor dua, kepada kita yang menghantar itu. Maknanya kita tidak tanggungjawab buat benda. Dan bila orang tu tidak menjadi bertanggungjawab, ia akan menjadi satu budaya dalam diri kita. Orang tak bertanggungjawab ni memang susah. Itu satu cerita yang dalam skop lain lah. Maknanya kita mendidik tabiat tidak bertanggungjawab. Pasal kita lepas tak ada benda, kita pun tak fikir. Mungkin kalau Kesan hati yang tidak berapa nak baik tu, lantak dia lah. Ya. Jadi kita kena berhati-hati dan kita tengok ini berlaku dalam banyak aspek.